وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلوم في الدارين. الثالثة هنا هنا والبغي الثانية صفة الشيطانية. الثانية صفات شيطانية ومنها يتشعب الحسد والبغي. Situ baghi situ. والبغي baghi ni menceroboh hak orang lain. والبغي والحيل mengenakan orang lain. Hilah berkaitan hilah. والخداع menipu. والخداع dan menipu. والمكر lebih kurang hilal, khida', hiyal, والمكر semua makna sama ni. والغش menipu, makru memperdaya, semua sama ni ya. والغش والنفاق nifaq, hipokrit, kalam dua muka. والأمر بالفساد menyuruh melakukan kerosakan di muka bumi ini. Wa nahwi dzalika dan sebagainya. Nah ini mengapa dosa? Kerana dia ambil sifat syaitan. Dia ambil sifat syaitan, dia nak jadikan sifat syaitan itu, sifat iblis tu sifat dia. Ini Ibnu Qudamah kata, antara sebab manusia melakukan dosa ini sebab dia mengambil sifat syaitan, dia nak menjadikan sifat syaitan tu sifat dia. Apa sifat syaitan? Al-hasad, dengki. Syaitan ni dia dengki sebab apa? Sebab apa syaitan dengki? Sebab memang sifat keji, dia dengki. Apabila Allah muliakan Adam, dia dengki. Iblis dengki. Sebab tu al-hasad, dia iri hati. Dia tengok orang lebih sikit pada dia, dia iri hati. Ini sifat manusia. Sebab apa? Sebab dia ambil sifat syaitan. Dia tengok manusia lebih sikit pada dia, dia iri hati. Sebab tu kita tengok sinilah, kalau kita tadabbur ayat Quran, kalau kita tenung ayat Quran, kita tadabbur, Allah sebut apa? Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura.
ولا تبذر تبذيرا. Janganlah kamu membazir. Maf'ul mutlaq tabzira, dengan pembaziran. Taukid, yufidu taukid. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena sesungguhnya innal mubadzirina, orang membazir ini, kanu ikhwana syayatin, mereka ini saudara syaitan. Mengapa Allah jadikan, Allah mempersaudarakan orang membazir ini, yang mensia-siakan harta yang Allah amanahkan kepadanya kepada perkara terbafaedah, Allah samakan dia, Allah saudarakan dengan syaitan. Mengapa? Sini kita tadabbur ayat ni. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbihi kafura. Janganlah kamu membazir. Membazir ini makna dia kita membelanja, mempenuhi keperluan kita dan kehendak kita, melebihi keperluan kita dan melebihi kehendak kita. Dan orang berakal berkata, orang yang akal salimah, dia kata benda tu dia belanjakan pada benda yang tidak berfaedah. Itu membazir. Orang berakal, yang mana orang yang akal salimah, bukan akal zaman sekarang. Sekarang apa? Wa innahu la yunzu uqul akhir zaman. Sesungguhnya dicabut sudah akal pada kebanyakan manusia zaman tu. Akhir zaman ni manusia kebanyakan dicabut akal dia. Mengapa Allah sebut wala tubadzir tabdzira? Apa maksud bazir? Dia membelanjakan sesuatu melebihi keperluan dia dan kehendaknya, mana hajat dia. Keperluan dia, darurat dia, daruriyat hayatihi dan hajat dia. Melebihi, dan orang berakal mengatakan benda tu membazir. Okey, akal salimah kata benda tu membazir. Jadi jangan kita pegang apa falsafah ekonomi yang budak-budak belajar ni. Itu takrif ekonomi kafir. Apa takrif ekonomi kafir ni? Satu ilmu mengkaji bagaimana manusia cuba memenuhi kehendak yang tidak terhad berdasarkan sumber-sumber yang terhad. Satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia cuba memenuhi kehendak yang tidak terhad. Perkataan tu kafir tu. Kehendak tak terhad. Siapa kata kehendak kita terhad? Ada hadnya. Innallaha hadda hududan fala taqtadu. Allah telah letakkan sempadan. Kehendak kita ada sempadannya. Innallaha hadda hududan. Allah letak sudah sempadan pada hidup kita. Fala tudayyi'uha. Jangan kamu abaikan ini. Satu ilmu mengkaji bagaimana manusia cuba memenuhi kehendak yang tidak terhad. Kufur sudah perkataan itu. Kehendak kita mesti dihadkan, terhad. Allah hadkan kehendak kita. Sebab itu kita ada hukum. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Arahan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kita mukallaf. Ada sempadan yang tak boleh kita limpah. Ada had yang tak boleh kita limpah. Wadih? Okey. Kehendak tidak terhad ni, siapa golongan ni? Kalau enggak tidak terhad, siapa? Yang Allah sebut tu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, golongan yang menjadikan Tuhan mereka, sembahan mereka, ikutan mereka, yang memberi arahan mereka, hawa nafsu mereka. Itu yang kehendak tak terhad. Bagaimana manusia cuba memenuhi, satu ilmu mengkaji bagaimana manusia cuba memenuhi kehendak yang tidak terhad berdasarkan sumber-sumber yang terhad. Ini kafir lagi. Perkataan sumber terhad ni kafir. Allah sebut apa? Walillahi khaza'inus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun samawati wal ard. Walillahi, bagi Allah, khazanah langit dan bumi.
Langit dan bumi milik Allah. Walillahi khaza'inus samawati wal ard. Khazanah langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik saja, orang yang syak keimanan dia ni, mereka tak faham benda tu. Sebab tu kita tak pernah risau dengan rezeki kita. Orang beriman tak risau. Orang sebut bahaya ekonomi kita merudum. Merudum biarlah. Apa masalah ekonomi kita merudum? Allah sebut walillahi khaza'inus samawati wal ard. Bagi Allah khazanah, kekayaan di langit dan bumi, semuanya milik Allah. Faham tak? TV ni risau sudah. Kita tu kadang-kadang kita fikirkan rugi betul-betul kan? Allah betul. Mana Allah perintah kita beriman kepada Dia, sebenarnya nikmat untuk kita. Allah turunkan Quran pada kita, nikmat yang sangat besar pada kita. Kita hidup dengan penuh ketenangan. Kita tak risau. Okey. Ini apa nak? Habis nanti apa? Akan bertambah pengangguran, banyak pulang kerja tutup. Apa masalahnya? Walillahi khada, kita pegang Allah sebut. Ini walillahi khadainus samawati wal ard walakinnal munafiq la yafqahun. Yang tak faham benda ni hanya orang munafik saja. Jangan kita jadi munafik. Faham tu? Sebab Allah sebut dia turun rezeki macam mana? Khazanah dia tidak terhad ya. Tapi Allah sebut apa? Tapi Allah sebut walau basatallahu ar-rizqa walau basata fil ardi walau basata ar-rizqa labaghaw fil ard. Kalau Allah hamburkan rezeki satu sekaligus begitu, labaghaw fil ard, saling bermusuh-musuhan, berebut. Walakin Allah sebut walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki dengan kadar, bukan kita kendaki, Dia kendaki. Sebab tu macam mana Allah bagi kita, kita sentiasa redha. Sebab Allah sebut walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki dengan kadar apa? Dia kehendaki, bukan kita kendaki. Jadi kita sebab tu pagi petang kita rezeki tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami redha Allah Rabb yang mentadbir urusan semua sekali, kami redha. Boleh? Okey. Jadi kita balik sini. Okey, kita balik. Ya kita al-hasad. Mengapa Allah sebut tadi orang membazir ini dia saudara syaitan? Sebab apa? Apa yang membazir? Dia melebih. Dia lebih. Contoh dia buat rumah terlalu besar. Anak seorang saya, rumah istana. Jiran-jiran cemburu tak cemburu? Ada perasaan iri hati. Kalau kurang iman dia iri hati. Dia akan datang perasaan iri hati. Sebab apa? Sebab puncanya dia membazir, menunjukkan kekayaan dia, kelebihan dia. Faham tak? Dia menunjukkan kelebihan dia. Dia menunjukkan kekayaan dia. Jadi akan timbul perasaan iri hati. Okey, dalam Islam, hubungan orang yang Allah lebihkan rezeki dengan orang kurang rezeki, hubungan kasih sayang. Sebab Rasulullah sebut apa? Orang beriman dia faham. Orang kaya beriman dia faham. Orang miskin beriman dia faham. Apa Allah sebut? Rasulullah sebut innallaha aqta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah mengurniakan. Innallaha aqta li aghniyaikum. Allah mengurniakan kepada orang kaya kamu apa yang mencukupi untuk apa? Untuk orang miskin kamu. Faham tak? Sebab tu hubungan dalam Islam ni beriman. Kaya sebab tu. Seperti mana Sayyid Ali mengasihi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kaya. Abdurrahman bin Auf mengasihi Sayyidina Ali. Hubungan mereka. Okey. Sayyidina Osman jutawan. Abdurrahman bin Auf jutawan. Sayyidina Ali hidup sederhana. Salman bin Al-Farisi. Tapi hubungan mereka hubungan kasih sayang. Sebab apa? Rasulullah sebut innallaha a'ta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah memberikan kepada orang yang beri kelebihan kaya apa yang mencukupi orang miskin kamu. Faham tak? Sebab tu apa dia tunjuk lebih? Nak tunjuk kelebihan dia akan timbul perasaan hasad. Dia saudara syaitan, ini pun bersebab syaitan. Dua-dua syaitan. Wadih? Wadih, faham tak? Okey. Wal baghi wal hiyali, memperkenalkan orang. Wal khida', menipu. Wal makr, yang sama sini. Wal ghasyu, menipu, sama makna sama ni. Wan nifaq, berpura-pura. Okey, depan lain, belakang lain.
Sebab syaitan kan? Sebab syaitan apa? Ingat sebab Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, jangan kamu ikut apa? Bukan khutuwat, langkah-langkah syaitan. Dia pasang perangkap satu persatu. Zahirnya baik, tapi batinnya, dalamnya penuh dengan kehancuran, penuh dengan kecelakaan. Ini syaitan. Okey. Wan nifaq wal ghash wan nifaq, kemunafikan. Okey. Wal amru bil fasad, menyuruh membuat kerosakan. Perintah, ayolah kita bina kasino. Itu syaitan tu. Sifat syaitan ni. Siapa yang suruh bina kasino, arahkan bina kasino, bina kelab-kelab bar-bar, pusat karaoke itu syaitan tu. Sebab al-amru bil fasad, menyuruh untuk melakukan kerosakan. Sebab sifat munafik Allah sebut dalam Quran. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Al-munafiqun wal munafiqat, munafik lelaki dan perempuan. Ba'duhum min ba'd, sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Perangai mereka Allah sebut apa? Ciri munafik ni, ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kemungkaran. Benda mungkar, mereka lah paling ke depan. Mereka lah yang menaja kemungkaran. Ini munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi benda kebaikan ni mereka allergic. Benda kebaikan ni mereka allergic. Faham ke allergic? Dia tak boleh nampak. Dia rasa tak sedap dulu. Ini sifat munafik. Okey, ini sifat munafik. Benda kebaikan dia nampak apa? Dia rasa apa? Dia nampak benda kebaikan, dia rasa apa? Dia rasa allergic. Rasa kolot, rasa apa? Terkebelakang. Siapa ada perasaan begitu? Balik pada agama yang rasa terkebelakang, tak maju, tak moden, munafik tu. Sebab Allah sebut dalam Quran, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar. Okey. Selari dengan kemajuan semasa, perlu menerima kepelbagaian budaya. Munafik. Kita terima, betul Allah tak bagi kita terima. Perlu menerima kepelbagaian budaya. Kalau budaya Arab kita tak terima, budaya Yahudi kita tak terima, budaya karaoke kita tak terima, sebab Allah tak bagi terima. Tapi mereka, kita perlu belajar, perlu bersifat toleransi. Itu suruhan munafik tu. Itu suruhan apa? Suruhan munafik. Mana boleh kita terima? Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka menghalang kemakrufan. Okey, nampak orang pegang teguh sikit agama, ini radikal. Kemudian dulu fundamentalis. Okey, dulu mula-mula fundamentalis. Jangan dulu kan? Tak puas lagi fundamentalis. Radikal, tak puas radikal, teroris pula. Biarlah. Okey. Semua gelaran nak bagi itu, nak bagi apa? Nak burukkan keimanan, ketakwaan pada Allah. Okey. As-salisatu, yang ketiga, as-sifatul bahimiyatu. As-sifatu, sifat-sifat. Al-bahimiyatu, bahimiyah. Bahim ini, bahimah ni beza dengan apa? Wahsyiyah ni, bahimah macam apa? Macam kerbau, lembu. Ulaika kal an'ami bal hum adall, yang makan rumput, itu bahimah. Bahimatil an'am. Okey, macam kerbau, kambing, itu bahimah. Okey, bahimah apa? Bahimah macam apa? Bahimiyati, as-sifatul bahimiyati, sifat-sifat kebinatang ternak. Apa? Wa minha, dan daripadanya, as-sifatul bahimiyah, wa minha, dan daripadanya,
Yatashaqqabu syarru, bercabangnya keburukan. Wal hirsu, dan halaba. Dan halaba ala qada'i syahwatil batni, di atas qada'i, memenuhi, melampiaskan, qada'i syahwatil batni, syahwat perut. Syahwat perut ni apa? Apa nak syahwat perut? Cari makan. Mudah saja. Syahwat perut ni cari makan. Wal farji, dan kemaluan. Apa dulu ya? Dalam psikologi apa? Yang komunis ni. Sigmund Freud kan? Sigmund Freud kan dia cakap apa? Dia cakap manusia ni sentiasa bergerak. Pergerakan hidup manusia ini. Freud kan? Tak silap tak? Sigmund Freud. Tak silap tak dah? Sigmund Freud dia cakap apa? Dia cakap manusia ni bergerak. Pergerakan manusia berlaku dan manusia berkembang, membina kemajuan tamadun teknologi semua ni. Kenapa? Digerakkan oleh dua benda. Dua benda tu apa? Pertama, kehendak kepada makanan, dan kedua apa? Kehendak memenuhi nafsu seks dia. Dua benda ni. Keperluan dia untuk memenuhi perut dia, keperluan dia untuk memenuhi keperluan seks dia. Sigmund Freud. Tak silap Ustaz tu. Okey, ada buku belakang tu. Kamu bacalah tu. Mana tu? Baca tu. Okey. Dulu Ustaz ada belajar sekejap psikologi barat kafir tu. Okey, Ustaz sempat ambil 7 subjek kan dulu. Kena ambil. Apa? Dia pakai ilmu nafs. Bahasa Arab pakai ilmu nafs, psikologi. Okey. Apa? Dia ada itu belajar tu apa? Freud, apa lagi apa? John Jack Rousseau kan, yang Perancis tu. Okey. Jadi kadang-kadang saya fikir waktu belajar tu, mengapalah bodohnya kita kan? Bukan dia. Sekarang negara Islam, pendidikan, itulah dia punya rujukan dia. Itulah rujukan dia. Skinner, itulah rujukan dia. Sekarang kita apa uji kaji dia? Uji kaji kepada anjing. Uji kaji kepada beruk. Okey, Skinner apa? Akan cikgu kan? Okey, buat uji kaji pada anjing beruk. Jadi sekarang ni malah itulah yang mereka bangga-banggakan. Kata ya Allah bodohnya. Bukan, memang kita nak ya Allah, kita kata apa? Macam inilah. Sigmund Freud dia kata manusia ni kita hidup digerakkan oleh apa? Keperluan kita kepada makanan dan keperluan kita kepada untuk memenuhi kehendak biologi kita. Itu manusia bergerak. Kita kata subhanallah. Betul-betul dia ni lah tepat Allah sebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ini bagaikan al-an'am, binatang ternakan. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Sebab binatang ternakan tidak ada akal. Mereka ada akal. Okey. Sebab tu dia kata syarru al-hirsu, dia halaba ala qada'i syahwatil batni, dalam memenuhi syahwatil batni, keperluan perut dia, wal farji, kemaluannya. Okey. Jadi sebab tu bahasa Arab kata apa? Dia cari kerja dunia ni himarun bin nahar mayitun bil lail. Himar bin nahar, dia kerja bagaikan keldai di waktu siang. Dia kerja cari makan. Dia kerja matahari. Okey. Keluar matahari bergerak saudara cari makan. Bekerja keras betul. Himar masuk zuhur, zuhur pun kemana, asar pun kemana, tak ingat masalah tu. Tak ingat dia cari rezeki pada Allah. Himarun bin nahar, dia kerja saja. Bagaikan dia bekerja bagaikan seekor keldai. Himarun bin nahar maitatun bil lail. Malam dia jadi mayat sudah. Balik rumah tidur. Esok bangun balik kerja. Kerja wah tenggelam matahari, balik ke sarang dia balik tidur. Esok bangun balik. Ini faham tak? Inilah kehidupan al-bahamiyah.
Sebab apa hidup begitu? Sebab apa setengah manusia hidup begitu? Pagi-pagi dia keluar kerja, sampai tempat kerja terus fikir cari duit, cari untung, cari duit. Ini bertengkar untuk apa? Bertengkar untuk hirsi. Mana hirsi ni kan? Bertengkar untuk untung. Silap sikit mana boleh ini, bergaduh semua. Masuk zuhur, manalah zuhur tu. Asar semua. Tak ada. Okey, petang sudah balik lokal, esok kita sambung. Malam balik tidur. Esok kerja balik. Himarun bin nahar, maitatun bil lail. Kaldai pada waktu siang, dan dia mayat yang terkejang kaku pada waktu malam. Tak bergerak. Tak ada istilah apa nak datang solat berjemaah kan, nak apa, tak ada. Sebab apa? Nak berehat, esok aku kerja lagi. Nak berehat. Makan, lepas makan tengok TV, tidur. Lepas makan tengok TV, tidur. Itu saya kerja dah. Faham ke? Dia kata wal farji, datang keinginan nak mengawan, itulah. Datang keinginan nak mengawan, sekali-sekala datang keinginan mengawan. Itu saja. Inilah hidup kebinatangan. Wal a'yadu billah, summal a'yadu billah. Sebab tu Allah sebut ulaika kal an'ami bal hum adall. Sebab tu sifat kebinatang ni, pagi-pagi mereka apa? Jam jalan. Sebab apa? Sifat-sifat kebinatang ni nak cari makanan, jam jalan. Petang jam balik. Sebab masing-masing sifat binatang ini nak cari makan, balik sudah pada cari makan. Malam sunyi, tidur semua. Pagi esok sibuk balik. Itu saja kehidupan. Itu saja kehidupan. Untuk apa begitu murahnya kehidupan kita, sedangkan kehidupan kita hanya sekali. Murahnya nilai sebuah kehidupan, sedangkan kita hidup hanya sekali. Okey. Fayatashabu min zalika, maka bercabang lagi pada sifat tu. Nak apa? Dia fikir perut dia dengan apa? Dengan kemaluan dia. Dua ni. Ini apa? Inilah yang diajar oleh tok guru mereka, nama apa? Simon Freud. Okey. Dan dia bercabang sini, tengok Ibnu Qudamah sebut. Wa yatasha' min zalika, dan bercabang daripada itu az-zina, zina. Anda tak kira sudah sebab tak ada agama. Bukan ada agama, ada duit kan? Ada duit. Macam kaldai kerja, ada duit, zina, nak puas dia zina. Wal liwatah, dan liwatah, liwat. Ini liwat ni bagi ustaz. Okey. Ini Ibnu Qudamah sebut as-sifat ibrahimiyah kan. Bagi ustaz plus, tambah lagi plus. Sebab apa? Liwat ni lelaki dengan lelaki, liwat lelaki dengan lelaki. Kalau perempuan lesbian kan. Ini Ibnu Qudamah kata dia sifat bahimiyah. Ibnu Qudamah kata sifat liwat ini, sifat lesbian ini, sifat apa? Bahimiyah, sifat haiwan ternak. Ustaz kata kalau lembu boleh bercakap, dia kata Syekh Ibnu Qudamah, kami tak terima, ini sifat kami ya. Kalaulah kambing boleh bercakap, lembu boleh bercakap, minta maaf, hatta babi pun boleh bercakap, Syekh Ibnu Qudamah minta maaf ya, kami tak terima, liwat ni sifat kami. Sebab pernah kita tengok ke lembu jantan kejar lembu jantan untuk mengawan? Pernahkah? Pernahkah kita nampak kambing betina kejar kambing betina untuk mengawan? Pernahkah? Tak pernah. Minta maaf. Pernahkah kita nampak babi yang paling babi sekali di kalangan babi itu? Dia paling babi sekali. Makna memang paling jelek sekali lah. Adakah babi jantan kejar babi jantan untuk mengawan? Atau babi betina kejar babi untuk mengawan? Adakah tak? Tak ada. Tapi nama manusia ada. Dan bangang lagi minta diiktiraf kebangangan itu. Minta, masalah bodoh sungguh. Allah sebut balhum adallu ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Allah sebut lagi plus balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh lagi pada itu, lebih bangang lagi, lebih sesat lagi. Faham tak? Okey, sebab tu Ibnu Qudamah sebut al-bahmiyah, dia ada plus dia. Liwatah ini binatang pun tak mengaku ya. Summa radadnahu asfala safilin, paling rendah darjatnya. Okey. Was-sariqatu, dan mencuri. Mencuri ada tu.
wa akhdhul hutami, wa akhdhul, dan mengumpulkan al-hutam. Dan mengumpul hutam ni apa? Kekayaan dunia. Mengumpulkan kekayaan dunia. Apa? Mengapa dia bekerja keras tu? Pagi, petang, semayang pun sampai sibuk, sampai semayang pun tak sempat. Wa akhdhul hutam, dan mengambil hutam kekayaan dunia. Li ajli syahwat, untuk tujuan syahwat dia. Untuk kehendak nafsu syahwat dia. Faham ke? Mereka buat dia kerja tu, kerja keras betul. Sibuk kerja sampai apa? Tak sempat solat zuhur, tak sempat solat asar. Yang sempat mati dia. Sempat apa? Sempat mati. Sebab apa? Dia, untuk apa dia kumpul tu? Nah, aku banyak, aku mau beli tanah ni. Aku kumpul, aku tu kerja keras mau beli tanah. Aku buat rumah macam istana tu. Nanti aku buat kubur sebelah rumah aku lah. Faham tak? Aku mau apa? Mau beli kereta ni. Sebab dia kumpul fikir apa? Aku nak beli ini, beli ini. Melainkan kalau orang kumpul tu apa? Dia niat untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini. Itu beza. Sebab tu Allah bagi kekayaan. Nabi Sulaiman Allah bagi kekayaan. Nabi Daud Allah bagi kekayaan. Az-Zulqarnain Allah bagi kekayaan. Tapi macam mana kekayaan mereka? Kekayaan mereka untuk apa? Kesejahteraan semua umat. Faham? Okey. Wallahu taala a'lam. Mana hutam ni ya? Kesenangan dunia. Akhdhu, mengambil, mengumpulkan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum beli penapis air yang dibayar ansur-ansur di bank? Apakah hukum? Apa hukum begini saja? Kita beli penapis, bayar ansur-ansur di bank. Kalau harga penapis air tadi 4,000, harga asal dia 4,000, tapi kita bayar ansur-ansur di bank, buat pinjaman dengan bank untuk bayar ansur-ansur, jadi 4,000 10 sen. 4,000 berapa? 4,000 10 sen. Buat pinjam pada bank untuk beli penapis tadi. Kena bayar berapa? 4,000 10 sen. Haram, riba. Sebab Rasulullah sebut apa? Kullu qardin jarra manfa'atan fa riba. Setiap pinjaman memberi manfaat dia lari riba. Sebab tu Ustaz kata, pinjaman dalam Islam ini dia bukan satu konsep perniagaan. Dia adalah konsep ta'awun, tolong menolong. Tapi sekarang biarpun nama bank Islam, sebab konsep dia telah berbeza. Mereka jadikan pinjaman sebagai satu bentuk perniagaan. Sedangkan dalam Islam pinjaman ini adalah tolong menolong. Sebab tolong menolonglah Allah wajib, kalau tak mampu bayar kita minta tangguh. Tapi kalau bank tak mampu bayar, apa? Kadang-kadang apa? Dikena apa? Penalti kan? Dikena penalti. Kemudian kalau tak mampu, sunat kita halalkan. Adakah bank halalkan pinjaman ini? Tak ada, itu kita beda. Ingatlah, mudah saja. Rasulullah sebut, cukup jelas Rasulullah sebut, kul qardin jarra manfaatan fa riba. Setiap pinjaman memberi manfaat kepada yang memberi pinjam dan riba. Pinjaman 4,000 kena bayar 4,000 5 sen. 5 sen tadi riba, haram. Boleh? Okey. Tak tahu aku tak jelas lagi. Jelasnya Rasulullah sebut tu. Sebab tu kita hidup ni apa? Sebab tu Allah bagi kita rezeki cukup untuk kita. Tapi jiwa kita rasa tak cukup. Tak mampu, simpan dulu. Tak mampu beli penapis air, pakai penapis teh tu tepi air. Okey. 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 Adakah benda tu terlalu mendesak sehingga kita tak buat pinjaman? Okey. Apa dulu-dulu kita minum air perigi pun sehat juga apa? Minum air perigi dulu-dulu kan? Sehat juga. Minum air sungai sehat juga apa? Nah, minum air petapis balik-balik mati Covid. Okey. Okey. Apa hukum melakonkan watak sebagai pengelola istihad menentang kebenaran lakonan filem? Okey, apa hukum dia? Hukum dia, sekarang dia melakonkan watak ahli sihir, watak perompak, watak pentina. Man tashabbi qaumin fa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia sebagian daripada mereka. Faham tak? Dia berlakon sebagai orang fasik, berlakon sebagai peminum arak, dia fasik kan? Dia berlakon sebagai orang kafir, pakai salib semua, kafirlah dia. Man tashabbi qaumin fa minhum. Rasulullah SAW jelas saja kaedah dia. Siapa menyerupai satu kaum, dia sebagian daripada mereka. Dia berlakon jadi orang kafirlah dia. Pakai salib jadi apa? Berlakon hina Islam, kafirlah. Dia berlakon peminum arak, berlakon gangster, fasiklah dia. Boleh.
Man tashabba biqaumin faminhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia daripada mereka. Dia berlakon jadi pondan. Jadi maknya, berlakon jadi maknya semua buat jadi fasik lah dia. Man tashabba biqaumin faminhum. Siapa menyerupai suatu kaum, dia sebagian dari mereka. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau kita sudah ambil wuduk, tersentuh tangan bini kita, batalkah wuduk itu? Batal tak batal? Mazhab kita batal. Muktamad mazhab kita batal. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i pegang apa? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Sebab Allah SWT Au jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Au jaa ahadum minkum, ataupun datang seorang kamu daripada ghaiti, daripada tandas. Okey, mana dia buang air kecil, buang air besar. Aw lamastumun nisa, ataupun dia menyentuh perempuan. Mana itu perempuan tadi la masa, hakikat dia pada mula masa masul basharati bil basharah, menyentuh kulit dengan kulit, itu hakikat mula masa masul basharati bil basharah. Sebab al asl fil kalam al hakikat, asal pada kalam hakikat lughawi dia apa, mula masa begitu. Tapi setengah ulama Syafi'i termasuk sebahagian syekh ustaz, dia kata situ bukan hakikat, situ adalah kinayah. Dia ada majaz situ, dia ada kinayah. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Sebab dia kata ayat sebelum tu kinayah atau hakikat? Kinayah sharih atau kinayah? Kinayah. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, ataupun datang salah seorang kamu, ghaiti artinya tempat rendah. Sebab mereka dulu buang air di padang pasir, tempat rendah, terlindung. Jadi maksudnya kita mudahnya, ataupun salah seorang kamu datang daripada tandas. Okey. Jadi datang pada tandas. Adakah kita datang pada tandas, kita masuk tandas, batal wuduk kita? Adakah kita masuk tandas, batal wuduk tak? Contoh, masuk tandas, nak cat tandas. Nak masuk tandas, cuci tandas. Batal tak batal? Tak batal. Datang daripada tandas. Masuk tandas, batal tak batal? Mungkin dia nak cat tandas, nak cuci tandas, nak bersih tandas, nak kasih masuk air dalam tandas. Tapi maksudnya macam ni, datang salah seorang kamu daripada apa? Daripada apa? Daripada apa? Daripada buang air kecil dan buang air besar. Tapi dia apa? Al-ilaqah apa? Al-mahalliyah. Sebab itu majaz, ilaqah tu al-mahalliyah. Sebab apa? Ghaid ni tempat kita berak dan tempat kita kencing. Jadi maksudnya berak dan kencing, bukan datang pada saya. Makna situ ada apa? Ada majaznya. Ada majaznya. Makna okey. Itlaqul mahal arabil hal. Sebut tempat, tapi maksudnya hal kita buat di tempat tadi. Halnya apa? Berak dan kencing. Batal wuduk kan? Tapi sebab dia kata satu, okey, berak dan kencing. Ustaz tanya kamu, berak dan kencing, hadas kecil kah hadas besar? Hadas kecil hadas besar? Hadas kecil wajib wuduk. Sedangkan tayamum untuk apa? Hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau ini contoh untuk hadas kecil, maknanya satu lagi apa? Allah bagi dua contoh saja. Faham tak? Makna kalau ini hadas kecil, mana satu lagi untuk apa? Hadas besar. Sebab dia kata aula mastumun nisa. Sebab sebagian bab ni masyayikh, Syekh Ustaz dia kata, okey, kita Syafi'i. Tapi dia kata wallahu alam, dia kata bagi aku kuat lagi tak batal. Sebab dia kata itu apa? Itu majaz juga. Sebab apa? Ayat pertama datang pada tandas contoh untuk hadas kecil. Maknanya yang kedua datang untuk contoh hadas besar. Sebab tayamum ni untuk hadas kecil dan hadas besar. Dia kata aula mastumun nisa, atau kamu bersentuh perempuan maksudnya, ataupun kamu bersetubuh. Maksud setubuh ini hadas besar. Dua-dua boleh tayamum. Hadas kecil boleh tayamum, hadas besar boleh tayamum. Sebab apa? Yang kedua dia kata, sebab apa? Sebab dalam Quran tidak ada perkataan bersetubuh. 6,236 ayat Quran tidak ada perkataan bersetubuh. Carilah. Siapa kata ada, sesat tu. Tak ada perkataan bersetubuh dalam Quran. Sebab Quran mudah. Allah semuanya bab bersetubuh ni Allah guna kinayah. Faham tak? Allah guna kinayah. Maryam. Okey.
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قالت أنا يكون لي غلام. Maka berkatalah Maryam, macam mana aku dapat anak lelaki sedangkan aku belum pernah disentuh oleh manusia? Sentuh boleh hamilkah? Adatnya sentuh saja boleh hamilkah? Mana apa situ mana? Pernah bersetubuh. Faham tak? Wadah. Atau ayat lagi sebut falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma taghashaha, apabila dia menyelimutinya, menutupnya. Allah tak guna bersetubuh. Falamma taghashaha, apabila dia menutup isterinya, hamalat hamlan khafifa, maka isteri hamil dengan hamil yang ringan. Ini Ustaz sebut ya. Jadi kesimpulan dia apa? Ingat muktamad mazhab kita, sentuh lelaki perempuan, sentuh suami isteri batal wuduk. Tapi ada pendapat yang apa? Dalam mazhab Syafi'i juga bersamaan dengan mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik tidak membatalkan wuduk. Sebab tu Ustaz waktu belajar ni sebagai Syekh Ustaz dia pegang ni muktamad. Sebab kita ini apa? Jadi rasa macam mana? Okey, muktamad mazhab kita batal wuduk. Dan ada qaul dalam mazhab kita tidak batal wuduk. Ini bukan masalah kan? Kadang-kadang manusia ni tak faham ilmu. Siapa kata sentuh suami isteri tak batal wuduk? Wahabi tu. Habis mazhab Maliki Wahabi lah. Ini tak faham tu. Okey, Abu Hanifah Wahabi lah. Itu bukan masalah Wahabi. Ini masalah apa? Imam Malik pegang begitu. Okey. Imam Abu Hanifah begitu. Okey. Syafi'i dia pegang apa? Sebab kita pegang kaedah fikah apa? Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Okey, bagaimanakah untuk kita menanam rasa sifat syukur dengan pemberian Allah kepada kita sama ada orang kaya atau miskin? Pemberian sifat syukur ya. Macam mana rasa sifat syukur? Sebab tu kita kadang-kadang kan. Okey, Ustaz sebut satu ya. Dulu waktu Ustaz belajar tasawuf, kitab apa tu? Kitab Hikam. Guru Ustaz cakap, tidak ada makam sabar, yang ada makam syukur. Tidak ada namanya makam sabar, yang ada hanyalah makam syukur. Waktu belajar tu, tidak ada namanya makam sabar, yang ada hanya makam syukur. Waktu Ustaz tak puas hati, Ustaz tekan dia. Mana boleh tidak ada makam sabar? Sebab Allah sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang sabar ini tanpa dihisap. Allah sebut sabar. Dia kata macam mana aku nak terang kau ya kalau kau pandai begini? Dia kata tak ada makam, yang ada makam syukur. Dia kata tak ada makam sabar. Dia kata masalah ilmu apa? Jadi Ustaz kata apa kita sebut? Dia kata ini hakikatnya. Ustaz kata mana boleh hakikat bertangan syariat? Syariat sebut ada sabar kan? Dia tak apa nak cakap, kau pegang lah ada makam sabar. Dia tak apa, tak tu, kau pegang ayat tu. Jadi yang Ustaz sebut, saya tetap pegang. Ada makam sabar, ada makam syukur. Makam sabar dalam dharra, kesusahan. Makam syukur dalam kesenangan. Pegang. Makam sabar dalam kesusahan, makam syukur dalam kesenangan. Jadi dan kita Allah sebut dalam Quran, innama yafassal sehingga apa? Sehingga Ustaz masuk penjara, ditahan AAC semua. Keluar Ustaz pergi jumpa dia balik. Baru saya faham. Rupanya tidak maksud tidak ada makam sabar. Yang ada hanyalah makam syukur. Rupanya yang kita rasa derita kita itu sebenarnya nikmat yang sangat besar untuk kita. Pegang tu. Yang kita rasa penderitaan kita itu, ingat ya, yang kita rasa kita menderita itu sebenarnya nikmat yang sangat besar untuk wallahi demi Allah. Lepas tu Ustaz balik jumpa dia, Ustaz cakap, rupanya betul ulama katakan ilmu tasawuf ni laisa ilmul maqal walakin ilmul ahwal. Dia bukan ilmu yang boleh kita ucapkan dengan perkataan, tapi dia ilmu keadaan. Sekarang saya faham apa maksud yang dia nak maksud tu. Yang ada pada kita sebenarnya hakikatnya adalah makam syukur. Rupa-rupanya dalam kita kata menderita kita bersabar ni. Kita bersabar yang disebut as-sabru 'inda sabatil ula. Bersabarlah sewaktu kita dikena musibah pada waktu pertama. Bersabar betul. Selepas kita lalui kesabaran tersebut, kita tak pernah sehari pun kita minta benda ni tak terjadilah hidup kita. Memang kita minta berlaku, betul ke tidak? Sebab apa? Kita rasa nikmatnya. Faham tu? Ingat ya? Sebab tu macam kita belajar tadi, hafal lagi tadi. Wa'lam annama asabaka lam yakun
liyukhti'aka syukur. Ingat ya. Sebab tu situ Ustaz sebut subhanallah. Makna dia memang Allah sebut makam sabar. Orang bersabar ni, sabar. Jadi maksud mereka bukan apa? Makna apa? Ustaz nak kata macam mana? Ustaz pun nak terang juga tu. Makna kita faham situ. Dengan perasaan kita faham apa orang sufi maksudkan. Yang ada hanyalah makam syukur, bukan makam sabar. Boleh? Sebab apa? Rupa-rupanya selepas kita apa? Hadapi ujian Allah, yang Allah uji kita dengan penuh keyakinan bahawa Allah tidak pernah nak menzalimi aku. Kita rasa subhanallah, satu kenikmatan pada kita sebenarnya. Kenikmatan dalam hidup. Faham tu? Okey, ingat ya. Pegang begitu. Nak panjang rasa syukur. Rasa apa? Allah tidak pernah wa mallahu bizallamin lil abid. Allah tidak sekali menzalimi hambanya. Allah masyhad. Okey, aku liqauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazidhan min sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, walil batila batilan wartidabah, wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma salli al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wa syarr ghairuk. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.